أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمين ya arhamar rahimin. Pertama dan setamanya, marilah kita sentiasa merafak syukur, memuji Allah Subhanahu wa taala di atas limpah rahmat dan keizinan darinya jualah yang masih lagi menganugerahkan kepada kita kesempatan untuk kita meneruskan baki kehidupan hinggalah ke saat ini. Yang berusaha Tuan Pengurusi Cik Basri dah tak ada bagi dah? Tak ada. Oh, ramai cuti lah minggu ni. Bahasan kepimpinan Rajutan Kuasa Surau At-Taqwa, yang bahagia Tuan Guru saya Profesor Dr. Muhammad Mustafa, ayah-ayah, ibu-ibu yang dimuliakan Allah SWT. Lama tak jumpa ibu-ibu di belakang. Alhamdulillah, puji Allah SWT sebanyak-banyaknya dan syukur masih diberi kesempatan walaupun ujian yang melanda ini masih lagi belum berakhir, tapi kita dalam usaha bersama untuk memutuskan rantaian wabak yang hampir-hampir untuk kita berada di kemuncak kemenangan, iaitu bebas daripada musibah yang melanda ini dengan rahmat Allah dan juga ikhtiar kemanusiaan yang kita dapat lakukan. Sebelum kita pergi lebih jauh lagi, kita telah pun melangkah ke suatu masa setelah mana kita berlalu setahun dalam kiraan hijrah 1441 yang lalu. Jadi peristiwa hijrah ini adalah merupakan catatan sejarah yang sentiasa segar diulang-ulang sebagai bukan sahaja mengetahui naratif perjalanan peristiwa ini, tetapi momen-momen penting dalam peristiwa ini perlu diteladani sepanjang masa, walaupun baginda Rasul SAW telah menyatakan bahawa tidak ada hijrah selepas daripada pembukaan kota Mekah. Hijrah yang dimaksudkan dalam konteks perpindahan Nabi dan para sahabat setelah terbinanya sebuah negara. Namun yang diertikan dengan hijrah yang terus berlaku sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala adalah sentiasa meninggalkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala benci dan larang. Maka satu sentuhan daripada dinamika hijrah
yang mana sering diulang saban tahun, namun ada beberapa elemen penting yang saya nak mukadimahkan pada pagi ini, berkait juga dengan tajuk yang masih lagi dalam kupasan kita, iaitu erti hidup pada memberi. Yang pertama, apabila kita kembali menelusuri perjalanan ataupun plan hijrah Nabi SAW yang bermula dari tanah kelahiran baginda di bumi Makkah itu sendiri, dan Makkah itu sendiri berada secara geografinya berada di bahagian selatan dan Madinah itu di bahagian utara. Maknanya Makkah di bahagian bawah. Dan ketika baginda Rasul SAW menunggu-nunggu perintah hijrah dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang beberapa bulan sebelumnya baginda telah pun memberikan tanda-tanda ataupun hint kepada kekasih baginda, iaitu Sayyidina Abu Bakar. Dalam satu mafhum hadis, baginda Rasul SAW telah bersabda, seandainya aku diberi peluang untuk memilih di kalangan manusia ini menjadi kekasihku, kata baginda Rasul SAW, nescaya aku akan memilih Abu Bakar. Bukan sahaja sahabat yang kanan kepada Nabi SAW, tetapi ada suatu nilai yang ada pada Abu Bakar, iaitu memberi. Ini luar biasa. Jadi sehingga disebut dalam hadis ini, bukan kekasih itu membawa maksud teman sehidup ataupun sebilik, tetapi teman seperjuangan. Dalam konteks yang lebih besar adalah membangunkan sebuah negara ataupun sebuah kerajaan yang berpaksikan ketundukan dan pengabdian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat eksplorasi perjalanan hijrah ini, ia tidak melalui kebiasaan jalan yang dilalui oleh kafilah menuju ke Madinah ataupun menuju ke utara dengan tujuan berdagang. Dan seperti yang kita maklum, bahawa di sisi ahli perniagaan dan orang-orang yang berjaya, time is money. Masa itu adalah duit, adalah sesuatu yang bernilai bagi mereka. Dan ada satu sentuhan yang menarik untuk kita renungkan. Sering dinyatakan bahawa Nabi SAW melalui jalan yang tidak biasa dilalui oleh kebanyakan pedagang menuju ke Madinah. Mengaitkan arah perjalanan itu dengan perancangan Nabi SAW. Tapi saya nak sebut satu kelainan pada pagi ini, berdasarkan laluan yang tidak biasa dilalui oleh kebanyakan pedagang menuju ke utara itu, bukan hanya dengan asbab strategi Nabi SAW, tetapi Nabi melalui jalan bawah, jalan pesisiran pantai, ya, sehinggalah bertemu dengan beberapa kawasan. Dalam riwayat sirah yang dikemukakan seperti dalam kitab sirah Ibn Hisham, Fiqhus Sirah Said Ramadan Al-Buti rahimahullah ta'ala, Fiqhus Sirah karangan Imam Muhammad Al-Ghazali, Syekh Muhammad Al-Ghazali, dan beberapa karangan besar lagi, menyebutkan bahawa destinasi yang Nabi singgah, berhenti sebelum Nabi sampai ke Madinah adalah dianggarkan sebanyak 36 tempat. Pun jarang disentuh dalam naratif pengulangan perkisahan hijrah itu sendiri. Apa yang saya nak highlightkan di sini adalah mengapa Nabi SAW melalui jalan bawah kemudian menelusuri pesisiran pantai. Sebenarnya bukan sahaja sebagai satu strategi perancangan Rasul SAW yang meletakkan nyawa itu lebih utama daripada masa. Sedangkan kalau nak cepat,
Option yang pertama adalah minta Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala utuskan Buraq sebagaimana Nabi dalam Isra' Mi'raj. Sebab Isra' Mi'raj lebih dulu pada hijrah. Kalau Nabi nak guna kedudukan Nabi, keistimewaan Nabi, Nabi dah minta daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sudah pasti hijrah ini adalah suatu yang bersifat usaha kemanusiaan yang wajib dicontohi oleh umat sahabat ketika itu dan umat yang datang selepasnya, generasi yang datang selepasnya. Maka pertolongan dari Allah SWT itu tidak sama sebagaimana latar peristiwa Isra' Mi'raj. Jadi Nabi melalui jalan pesisiran pantai tadi dan akhirnya berhenti dengan beberapa lokasi, juga disusuli dengan perancangan yang begitu sistematik. Nabi mengupah di kalangan petugas yang bukan Islam, yang memang berkemahiran dalam menunjukkan jalan, satu. Yang kedua, diupah juga untuk memadamkan jejak langkah tersebut. Cuma suatu perkara penting yang perlu kita lihat di sini, mengapa Nabi melalui jalan yang lain? Kerana sebenarnya kita terlepas pandang lokasi perjalanan yang tidak biasa dilalui ini sebenarnya adalah low profile area yang perlu dieksplor dalam dakwah Nabi. Saya rasa ini jarang disentuh. Maknanya Nabi tidak melalui jalan kebiasaan itu kerana Nabi nak singgah ke kawasan-kawasan yang belum pernah sampai oleh para pendakwah. Jadi sebab itu, kalau dalam perkhidmatan kerajaan, sebab itu kalau kita berkhidmat di kawasan pedalaman, allowance-nya lebih besar. Tapi siapa yang sanggup? Tak semua orang yang sanggup. Kadang-kadang kalau sampai ke Sabah Sarawak tu, bukan hanya 2 jam dari lapangan terbang, dah sampai ke kawasan tersebut, nak masuk ke kawasan pedalaman tu mengambil masa mungkin sejam, mungkin 2 jam. Kena naik perahu, dah naik perahu turun, sentengkan seluar, masuk gedah air pula lagi. Jadi bukan soal ganjaran itu, tetapi bagaimana ruang yang tidak pernah disampai ataupun yang dihampiri, didatangi oleh mereka yang sepatutnya membawa sinar kebaikan, maka telah dijejak oleh Nabi SAW. Sehinggalah Nabi sampai ke Madinah, yang kita sebut Madinah itu terbinanya negara, Nabi membinanya negara. Dan Madinah itu, kalau kita lihat dalam kitab Ibn Khaldun, mengaitkan perkataan Madinah itu daripada kata akar mudun, iaitu bandar. Dan sebenarnya saya juga tidak menolak daripada perkataan Madinah dan kata akarnya mudun, itulah lahirnya perkataan bahasa Inggeris yang disebut sebagai modern. Maknanya bukan sahaja membina bandar, tetapi hijrah itu membina kota Madinah. Itu yang sangat besar. Jadi kalau kita lihat dalam perjalanan ini, Nabi SAW bukan saja-saja ikut jalan belakang, bukan saja-saja ikut jalan bawah, jalan pesisiran pantai, tetapi strategi Nabi itu adalah untuk menjejaki kawasan yang mungkin terabai daripada dakwah ataupun keutamaan penyampaian Islam itu sendiri. Jadi maknanya walaupun kita berada di kawasan ini, jangan kita lupakan, mungkin masih ada lagi golongan yang terpencil, yang mungkin tidak berkemampuan. Maka kalaulah kita nak memberikan sesuatu dari sudut galakan daripada hadis ataupun tajuk perbincangan kita ini, maka cari golongan sebegini. Kadang-kadang kita tak nampak. Sebab itu dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bagaimana golongan fakir itu, sebagaimana firman-Nya dalam juzuk yang ketiga pada muka surat 46 ayat yang ke-273. Muka surat 46 ayat 273 Al-Baqarah, Allah berfirman mengenai golongan fuqara. Lil fuqara'i alladhina uhsiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardh. Pemberian sedekah itu ialah bagi orang-orang fakir miskin yang telah menentukan dirinya
yakni dengan menjalankan khidmat atau berjuang pada jalan Allah, yang tidak berupaya mengembara di muka bumi untuk berniaga dan sebagainya. Jadi Allah menegaskan dalam ayat ini, yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Ada kalanya orang yang susah itu, yang sebenar-benarnya susah, yang perlukan bantuan, tetapi dia sangat menjaga sifat iffah, kehormatan ataupun harga dirinya. Dia tidak menunjukkan yang dia ni seperti orang yang betul-betul susah, tapi sebenarnya dialah orangnya. Yahsabuhumul jahilu aghniya, disangka oleh orang yang tidak mengetahui bahawa mereka ni adalah berkemampuan, sedangkan mereka itu menjaga dan memelihara diri mereka daripada sifat meminta-minta. Ada golongan seperti ini. Berbanding kadang-kadang ada orang yang sentiasa meminta-minta, tetapi sedangkan keutamaan untuk diberikan kepadanya tidaklah sebagaimana golongan yang menahan dirinya tadi daripada meminta-minta. Jadi Nabi SAW bukan sahaja merancang dengan perancangan yang begitu teliti untuk melalui jalan yang tidak pernah ataupun tidak biasa dilalui oleh kafilah. Yang pertama adalah tujuan memberikan keutamaan penjagaan nyawa itu berbanding dengan masa. Bagaimana saya sebut tadi, kalau Nabi nak terus ke Madinah, Nabi boleh minta kepada Allah SWT dalam permohonan kenabian. Yang kedua, kalau jalan kebiasaan jauh lebih cepat daripada Nabi berpatah ke bawah. Namun yang lebih besar adalah, kalaulah tidak dipelihara nyawa itu, bagaimana misi hijrah untuk membina ketamadunan yang utama di Madinah itu berjaya dibina. Dikaitkan dengan situasi COVID yang melanda ini, janganlah kita salahkan kerajaan, kita salahkan jabatan yang tertentu. Kenapa kita tak boleh datang masjid? Kerana nyawa itu lebih besar daripada nilai ibadah kita secara berjemaah. Bukan saya kata ibadah berjemaah itu tidak utama, tetapi menjaga nyawa itu lebih utama. Setelah mana reda wabak ini, barulah kita dapat kembali beraktiviti berjemaah. Jadi melihat kepada situasi ini dengan perkaitan yang sedang kita bincangkan, ini memang suatu perkara yang cukup besar. Jadi kita tidak dapat temui di kalangan insan biasa yang bukan bertaraf kenabian, tetapi dipuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah At-Taubah, iaitu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Baik, kita kembali kepada tajuk kita, erti hidup pada memberi. Pada hujung pertemuan yang lalu, kita telah pun menyampaikan dua hadis ini. Hadis yang pertama, sifat iri hati ataupun disebut dalam bahasa Inggeris sebagai envy, yang diizinkan di sisi syarak adalah bertujuan untuk memberikan rangsangan agar kita juga mencontohi kebaikan daripada dua kumpulan manusia yang diberikan kurniaan kebaikan dari sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, mereka yang diberikan limpah harta daripada kegigihannya, lalu dengan harta itu dia berbakti untuk melakukan sebanyak mungkin kebaikan. Maka kita yang melihat kebaikan itu, maka kita rasa cemburu untuk sama-sama mencontohi kebaikan itu. Sebab itu, satu formula yang biasa, satu tips yang biasa yang disebut oleh kebanyakan bijak pandai, kalau kita nak berjaya, kita contohilah orang-orang yang berjaya dari sudut, segala sudut, sehingga dia mencapai kejayaan. Maka tidak ada individu yang terjamin kejayaannya di dunia dan di akhirat, melainkan 4 golongan yang kita baca dalam surah Al-Fatihah, iaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada wassalihin. Ini mentor. Yang pertama para nabi. Yang kedua orang-orang yang benar. Yang ketiga wasyuhada, orang-orang yang diterima kesyahidannya sehingga gugur di medan peperangan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang saleh, yang mewarisi sifat-sifat ataupun bagaimana kegigihan kebenaran yang dibawa oleh golongan yang pertama, iaitu para nabi. Khususnya
apabila kita buat perbandingan di antara manusia yang pertama, baginda Adam AS, sehinggalah umat yang terakhir akan lahir sebelum kiamat, yang menjadi pilihan kekasih Allah Subhanahu Wa Taala adalah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling baik, terbaik. Jadi kalau kita katakan tadi formulanya, kalau nak berjaya, kita perlu mencontohi orang-orang yang telah berjaya, maka apakah kita tidak dapat melihat contoh kejayaan yang ada pada Nabi SAW yang telah dijamin kejayaannya itu di dunia dan lebih-lebih lagi kejayaannya itu di akhirat. Bukan sahaja berada pada kedudukan yang tertinggi, tetapi diberikan keluasan syafaat kepada umat baginda. Tidak diberikan sebagaimana keluasan pada Nabi-Nabi yang lain. Walaupun peruntukan memberi syafaat itu ada diberikan kepada setiap Nabi. Tetapi yang paling hebat, yang paling besar, dipanggil syafaatul uzma, hanyalah kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi golongan yang pertama adalah yang diberikan harta lalu dibelanjakan harta itu pada kebaikan. Maka kita nak mencontohi bila berada di sisi orang-orang yang baik ini, kita akan rasa kita juga nak mengikut kebaikan mereka. Sebab itu dalam mafhum hadis yang lain diberikan perumpamaan seseorang yang bersahabat dengan pembuat minyak wangi, walaupun dia tidak membeli minyak wangi itu, dia keluar daripada kedai minyak wangi itu, dia akan dapat tempias wangi daripada apa yang dijual. Walau bagaimanapun, diberi kiasan seseorang yang masuk ke kedai tukang besi, yang welding tu. Walaupun dia tidak bertugas ataupun tidak bekerja di kedai itu, tetapi apabila dia berada dalam suasana itu, dia keluar daripada kedai itu, dia turut akan membawa bau asap daripada kerja buat yang dilakukan oleh juru simpalan tadi. Jadi kita bukan nak merendahkan kerja itu, kita nak bagi tahu kesan yang diberi analogi oleh Nabi SAW. Maknanya kalau kita bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang berjaya, mencontohi kejayaan mereka, kita juga turut akan mendapat rangsangan. Yang kedua adalah golongan yang diberikan ilmu pengetahuan, lalu dengan ilmu tersebut dia bukan sahaja mendapat manfaat daripada ilmunya, tetapi dia juga turut menabur manfaat kepada masyarakat di luar sana. Jadi sebab itu, kalau kita lihat dalam hadis ini, 3 amalan yang tidak terputus kebaikannya ataupun pahalanya walaupun pelaku kepada kebaikan itu sudah tidak lagi berinteraksi dengan kelangsungan amalannya itu. Maknanya dia dah tak boleh buat dah. Maknanya dia dah mati. Dia dah kembali kepada Allah SWT. Tetapi 3 amalan yang tak akan terputus dividen pahalanya ini hanya boleh dilakukan ketika hidup saja. Selepas daripada kehidupan di dunia, walaupun bercita-cita, tak akan boleh dibuat. Jadi formulanya kena buat masa kita hidup. Yang pertama, iaitu sedekah jariah. Sedekah jariah. Mengapa disebut sedekah? Kerana ia datang daripada perkataan sidqun, benar. Yang pertama, apa yang dikeluarkan itu sama ada hukumnya wajib ataupun sunat ataupun harus adalah kerana mengimani janji Allah Subhanahu Wa Taala bagi sesuatu yang dibelanjakan kepada kebaikan, Allah jualah yang akan menggantikannya. Sebab pemberian itu juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keyakinan itulah yang memberikan kemampuan dan kekuatan untuk kita memberi. Kalau kita tak yakin, kita tak beri. Kalau kita tak yakin, kita tak beri. Itu yang pertama. Yang kedua, dinamakan sebagai sedekah daripada perkataan sidqun, dan Abu Bakar juga disebut dengan gelaran as-siddiq, benar, kerana sumber yang diberi itu juga adalah daripada sumber yang benar. Boleh tak kalau menang nombor ekor, sedekah kat surau At-Taqwa? Niat sedekah tadi baik dah, tapi sumber sedekah tadi tak betul. Jadi maksud kepada sedekah tadi, ia mestilah datang daripada
semua aspek yang melingkari daripadanya ke nilai kebenaran. Dan mengapa namanya jariyah? Inilah sifat khusus ataupun karakter khusus kepada bentuk pemberian itu. Kalau kita sedekah hanya dengan sekali sedekah, one shot, dan mungkin manfaatnya habis ketika itu, kita tetap beroleh pahala, tetapi ia tidak jariyah. Jadi bila Nabi SAW sebut dalam hadis ni sedekah jariyah, bukan sedekah saja, maka sedekah itu mempunyai karakter yang khusus. Ini juga saya kira jarang disentuh. Biasa kita dengar makna sedekah, sedekah saja. Sebab itu disebut dalam hadis lain, sebaik-baik amalan adalah amalan yang sedikit tetapi berterusan. Barulah saya faham maksud kepada sedekah jariyah ini. Jadi kalau kita nak beri dengan jumlah amount yang tertentu, lebih baik kita memberi secara berterusan, maknanya berdikit-dikit, berbanding dengan kita sekali beri, lepas tu langsung tak beri. Walaupun amount yang kita beri pada kali pertama itu banyak, tetapi ia tidak dilazimi secara berterusan, sehingga amalan itu menjadi sebati dengan diri kita, maka nilai yang berterusan tadi lebih besar walaupun amountnya kecil. Saya nak buat satu contoh. Ni lebih ni ada dua bahagian lagi ni. Okey. Kisah ini diceritakan oleh seorang guru saya yang pernah menjalankan ataupun yang pernah menyampaikan sebuah program di sebuah perkampungan. Jadi ketika program ini berlangsung di sebuah kampung ni dalam tempoh beberapa hari, jadi kehadiran rombongan program ini diketahui oleh penduduk kampung tersebut. Jadi sebahagiannya meraihkan dan sebahagiannya sekadar mengetahui, dan ada yang memberikan bantuan dan sebagainya dari sudut khidmat. Lalu ketika program ini sedang berlangsung selama beberapa hari, tiba-tiba kumpulan program ini dikunjungi oleh satu kumpulan daripada keluarga yang merupakan penduduk di kampung ini yang memohon bantuan kepada tenaga yang terlibat dalam program ini, iaitu fasilitator. Jadi mereka datang, mereka jumpa dengan ustaz-ustaz ni, mereka kata, kami ada satu masalah yang kami nak mohon bantuan. Jadi para ustaz ni tercengang jugalah, apa yang boleh mereka bantu dengan kemahiran dan pengetahuan yang mereka ada. Jadi keluarga ni pun sebut, dia kata, mak kami ni dah diarahkan oleh hospital untuk balik ke rumah kerana dah tak ada harapan lagi untuk sembuh. Jadi hospital dah arahkan bawa balik, tapi dah beberapa minggu mak kami ni tak mati-mati. Kali dengar bunyi aduan ni, kasar bunyi aduan ni, mak kami ni tak pergi-pergi. Kalau ikut keadaan dia koma ni, dah nazak ni, memang nampak macam dah dia dah tak ada. Jadi mintalah ustaz ni datang turun tengok. Takut-takutlah mak kami ni ada sekian dan sekian. Ya. Saya ni bila cerita hal-hal mistik ni, tidaklah begitu memberikan tumpuan, tetapi juga tidak menolak, kerana ia juga merupakan daripada bahagian perkara yang gaib, yang wajib kita imani walaupun kita tidak lihatnya. Tapi dalam konteks ini, Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya nak mendidik anak-anak daripada keluarga ini. Jadi bila dipanggil kepada fasilitator ni, mereka pun datanglah ke rumah untuk memberikan bantuan apa yang mereka mampu untuk bantu. Setibanya di rumah yang digambarkan tadi, melihat kepada kondisi ibu yang sedang ditempatkan di sebuah bilik, dan bilik tersebut adalah berada dalam keadaan yang sangat kotor. Kain batiknya bertepek-tepek, bau najis yang sungguh memualkan. Jadi
keadaan ini sungguh memalukan dan mengejutkan tetamu yang diundang ke rumah tadi. Jadi kata para ustaz ni, apa pun keadaan dan langkah seterusnya, yang pertama sekali, bilik ini mesti dibersihkan. Kain-kain yang ada najis tadi buang, bersih, kasih wangi balik bilik ni. Dan ibu ini tolong bersihkan daripada najis. Sama ada lap, cucur dengan air, ataupun kalau boleh mandi, mandikan. Si ibu ni dalam keadaan tak sedar, koma. Dah beberapa minggu setelah pulang daripada hospital. Dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, setelah ibu ini dibersihkan dan bilik tadi dibersihkan, ayah-ayah, ibu-ibu yang saya muliakan, tahu tak apa yang berlaku? Si ibu ini sedar. Dan perkataan yang mula-mula muncul ataupun terbit daripada lidah ataupun lisan si ibu ini adalah, mak nak solat. Setelah berminggu-minggu digambarkan koma tak bergerak, tiba-tiba setelah dibersihkan, si ibu ni boleh minta nak solat. Apa yang berlaku? Lagilah mengundang suatu keadaan yang cemas. Rupa-rupanya solat si ibu tadi tidak diwarisi oleh anak-anak. Lagilah dia tak tahu macam mana dia nak solatkan mak dia yang sedang sakit. Rezekilah di mereka undang ni adalah di kalangan yang ahlinya, jadi dapatlah dibantu. Setelah dibersihkan, diajarkan solat, maka tetamu tadi pulang. Jadi kita tunggu langkah seterusnya. Kalau masih lagi keadaan sebegitu, kita usahakan usaha yang berikutnya. Beberapa jam setelah para ustaz dan tetamu yang diundang tadi pulang, diberitakan si ibu tadi telah kembali ke rahmatullah. Apa yang saya nak cerita dalam peristiwa ini? Kita sering membaca hadis ini. Yang sebelah kiri saya, sebelah kanan saya, sebelah kiri tuan-tuan. Dan hadis ini juga sering dikaitkan dalam peristiwa hijrah. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu adalah bergantung kepada matlamatnya, niatnya, apa yang disasarkannya. Namun sebenarnya ada suatu hadis lain yang Nabi SAW sabdakan yang menyempurnakan hadis yang pertama yang sering kita dengar ini, iaitu innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya nilai kesudahan kepada suatu amal itu, bagaimana hasilnya, adalah bergantung kepada penutup amal. Jarang dibaca hadis ini. Biasa kita sebut yang mula-mula je, bergantung kepada niat. Jadi bila niat tadi tak begitu konsisten, tidak begitu ada galakan dan dorongan, maka selalunya hanya tinggal niat saja. Dan niat itu berulang sepanjang tahun dan tak tahulah berapa banyak yang telah dicapai. Tetapi rupa-rupanya Nabi SAW bersabda dalam sabdaan yang lain, yang menutup dan menyempurnakan tujuan yang pertama tadi, nilai kepada suatu amal. Perbuatan itu adalah diukur bagaimana kesudahan amal. Nak menunjukkan bahawa biarlah kita melakukan amal itu sehingga pengakhiran hayat kita juga kita sebati dengan amal itu. Jadi dalam peristiwa yang saya bawakan ini, sebenarnya Allah nak memberi pelajaran kepada si anak tadi bahawa ibu kamu adalah seorang hamba yang melazimi ibadah, tetapi kamu abaikan ibadahnya di saat dia sedang sakit. Dan kamu sangka bahawa si ibu tadi ada begitu dan begini, rupa-rupanya Allah nak jemputnya pulang juga dalam keadaan setelah dia sempurna ibadahnya. Jadi buatlah suatu amalan dalam hidup kita, walaupun amalan itu bukan amalan yang besar, bukan amalan yang hebat sebagaimana orang-orang ahli ibadah yang hebat, tetapi biarlah amalan itu konsisten. Sehinggalah pengakhiran hayat kita, kita tidak boleh tinggal amal itu. Dalam erti kata, buatlah suatu amal sampai amal itu sayang kepada kita. Ini mahal. Maknanya, bila kita tertinggal saja, kita dah tak boleh duduk
Ya, kita rasa cuba tak kena sebab kita tak melunaskan amal. Jadi berbalik kepada hadis yang saya bacakan tadi, 3 amalan yang tidak terputus bagi anak Adam itu walaupun anak Adam itu telah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama adalah sedekah jariyah. Pemberian yang dikeluarkan dengan suatu sifat pemberian itu ataupun karakternya yang khusus, yang terus mengalir. Jadi kena cari amalan ataupun pemberian dalam bentuk bagaimana dalam kehidupan ini yang mana apabila kita memberi itu manfaatnya kekal. Seperti wakaf. Dan apa-apa saja yang kita sumbangkan. Bukan hanya dengan satu kali pemberian, tetapi pemberian yang mungkin berdikit-dikit, tetapi nilainya tadi berterusan. Mudah-mudahan selagi mana dimanfaatkannya, maka ia akan diberikan ganjaran dividen pahala di sisi Allah SWT. Saya ambil satu contoh yang mudah. Baik, tak apa. Sebelum kita buat contoh tu, kita pergi yang kedua. Ilmu yang bermanfaat. Maknanya ketika dia hidup, dia sempat menuntut ilmu yang memberi faedah kepadanya. Sebab tu Nabi mengajar kita doa, kita memohon perlindungan daripada Allah SWT daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Mana ilmu ni ada 2 kategori. Ilmu yang memberi kita petunjuk dan manfaat, dan ilmu yang tidak bermanfaat lalu merosakkan kita. Ada 2 ilmu. Dua-dua jenis ilmu ada. Jadi ilmu yang bermanfaat bukan sahaja kita perlu pengorbanan untuk menuntutnya, setelah kita menuntutnya kita perlu menyampaikannya. Selagi mana ilmu itu dipelajari, diamalkan dan disampaikan, selagi itulah ganjarannya tidak terputus. Walaupun si pelaku kepada ilmu tadi, penyampai kepada ilmu tadi sudah tidak ada lagi dalam kehidupan di dunia. Contoh, kita sedang membedah kitab Riyadhus Salihin yang dikarang oleh rahimahullah ta'ala Al-Imam An-Nawawi. Ini kitab beliau. Dan saya pun tak tahu kitab yang saya pegang ini adalah cetakan yang keberapa kali. Dan daripada penerbit yang keberapa setelah mana Imam An-Nawawi wafat dan bertemu Allah SWT. Dan yang lebih besar untuk menggambarkan maksud tujuan amalan yang kedua ini, sepanjang kitab ini dibukukan daripada Imam An-Nawawi hidup sampailah beliau wafat dan sehingga hari ini, saya nak tanya ayah-ayah ibu sekalian, berapa kali kitab ini telah dibaca? Sekali? Sehari? 2 hari? Setahun? Bukan itu ukurannya. Jawapannya, setelah mana Imam An-Nawawi meninggalkan warisan ilmu yang cukup bernilai ini, sehingga hari ini kitab ini masih dibaca. Bayangkan, Imam An-Nawawi tidak lagi bekerja untuk ilmu ini, sudah berada di alam barzah, tetapi dividen pahalanya tiap-tiap minit masuk ke akaun akhirat. Tuan-tuan bayangkan. Sebab itu orang yang betul-betul kaya, dia tidak bekerja untuk duit, tapi duit bekerja untuk duit. Jadi orang yang betul, hamba Allah yang betul-betul kaya, dia bukan lagi bekerja atau beramal untuk dia memperoleh pahala, tetapi kebaikan daripada amal yang dilakukan itu turut berbakti untuk dia walaupun dia tidak melakukan. Jadi kita boleh memberi sumbangan dalam banyak lapangan. Kalau kita di bidang akademik, kita tinggalkan apa-apa penulisan yang bakal dibaca dan dinikmati oleh generasi yang datang. Kalau kita petani, kita menanam sesuatu yang mungkin juga kita tak sempat menikmatinya, tapi cucu kita dapat makan. Besar pahala itu. Dan mungkin bukan cucu kita dapat makan, dia sedekah pada orang. Selagi mana kita berada dalam tempoh barzah sebelum dibangkitkan, selagi itulah akaun akhirat kita tidak pernah akan ditutup daripada kemasukan dividen pahala. Satu untung tuan-tuan, kita laburkan dengan amount yang tertentu menunggu keuntungan, tiba-tiba rugi. Tapi rupa-rupa hadis yang kita baca
2 minggu yang lalu, ni hadisnya, bila sahabat Nabi SAW ditanya, siapa di antara kalian yang harta orang lain lebih dia suka? Sahabat kata, mana ada? Harta kita paling sayang. Sebab kita pernah cari. Nabi kata, dalam hadis ini, Nabi bersabda, maksud kepada harta kamu, confirm milik kamu adalah apa yang telah kamu kirimkan ke akhirat. Yang belum kamu kirimkan, yang kamu laburkan, yang kamu simpan, yang dalam pinggan kamu, yang belum kamu nikmati, baju-baju dalam almari, pinggan mangkuk yang ibu-ibu belum pakai, belum tentu kita dapat pakai. Tapi bila dah gunakan, dah ambil manfaat daripadanya, lebih-lebih lagi kalau dah disampaikan kepada orang lain dan masih digunakan apa yang disumbangkan itu, selagi itulah kita dikurniakan pahala dan itulah milik kita, kata Nabi SAW. Jadi yang confirm sekarang ni, milik kita adalah yang kita telah belanjakan. Itu confirm milik kita. Yang ketiga adalah anak soleh yang mendoakan kedua ibu bapanya. Ayah-ayah, ibu yang saya muliakan, saya nak tutup dah kuliah kita ni. Agak-agaklah setelah ketiadaan kita di hari-hari mendatang, berapa lama anak-anak kita boleh mendoakan kita secara istiqamah? Seminggu? Sebulan? Selagi bicara harta, bicara puasa belum selesai, InsyaAllah berdoa, buat tahlil, sembahyang hajat. Tapi kebanyakan yang saya temui, lebih-lebih lagi yang meninggalkan harta yang banyak, kadang-kala tak sempat diwasiatkan, tak sempat dihibahkan, kadang-kala kalau tidak ada kesepakatan di kalangan anak beranak tadi, akhirnya berebut disebabkan harta yang ditinggalkan. Siapa susah tu kan? Kita yang dah masuk alam bawah tu susah tu. Yang pertama tanya sumber tadi daripada mana? Yang ketiga, yang kedua, ahli keluarga kita pula berebut untuk mendapatkannya. Jadi anak soleh yang mendoakan kita ini adalah memerlukan pelaburan dan kesanggupan daripada kita. Maknanya betul apa yang kita sebutkan ungkapan di awal kuliah kita dahulu, ya, we make a living by what we get, but we make a life by what we give. Kita hidup daripada apa yang kita dapat, tetapi kita membina kehidupan daripada apa yang kita beri. Jadi 3 amalan dalam sabdaan Nabi SAW tadi yang menjelaskan bahawa setelah anak Adam tadi tidak berupaya melakukannya, tetapi amalan ini, ganjaran kepada amalan ini masih berterusan. Dan kalau difahami, sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh, ketiga-tiga amalan ini adalah dalam konteks memberi. Kalau kita tidak memberi, kita juga tidak akan memperoleh tiga-tiga hasil. Yang terakhir, muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari, seorang anak yang ingin mendapatkan data daripada temu bual terhadap beberapa pekerja yang sedang mendirikan sebuah rumah untuk tugasan kajian tempatan sekolah. Lalu si anak tadi menuju ke kawasan rumah yang sedang dibina, maka ditemui 3 orang pekerja. Pekerja yang pertama sedang memanjat bumbung rumah dan menyusun kepingan atap dalam keadaan panas terik,
Pekerja tadi memanjat di atas, lalu si anak tadi datang, dia kata, Assalamualaikum pakcik. Jadi yang tengah susun atap tadi, pekerja yang tengah susun atap tadi, dia pun jawab salam, tapi jawabnya keras. Salam. Si anak tadi tanya lagi, pakcik buat apa tu? Tuan-tuan agak lah apa jawab pakcik ni. Dia tengah panas ni, menyinga panas ni. Agak-agak dia jawab apa ke anak tadi. Bahasa kasarnya dia kata apa? Dia kata, kau tak nampak ke apa aku buat ni? Itu lembut lagi. Kalau bahasa yang betul-betul kasarnya, dia kata, kau buta ke apa aku tengah buat? Jadi si anak tadi ditulis dalam borang survey dia tadi, dia kata, pekerja pertama sedang manjat bumbung, bila dia beri salam, dia jawab. Lalu bila ditanya sedang buat apa, dia jawab, adakah anda buta? Tak ingat apa yang sedang dilakukannya. Baik, dia beritahu. Lalu ditemui pekerja yang kedua yang sedang menaikkan batu-bata dinding rumah. Tapi kelihatan pada pekerja yang kedua ni, dia wajahnya tak begitu ketat lah sebagaimana pekerja yang pertama tadi yang berada di atap tadi. Jadi dia beri salam, dia kata, Assalamualaikum pakcik. Pekerja tadi jawab, Waalaikumsalam nak. Pakcik tengah buat apa ni? Lalu pekerja yang kedua tadi jawab, pakcik sebenarnya tengah sign check pakcik. Si anak pun kata, pakcik tengah tanda tangan cek pakcik. Iyalah, lepas pakcik siap kerja ni, pakcik dapatlah gaji pakcik. Dia tulis dalam survey dia tadi, dia kata, pekerja yang kedua tadi, dia jawab, dia tengah siapkan kerja dia, lepas dia kerja nanti dia dapat gaji. Okey, dia beredar pada pekerja yang kedua, lalu dia bertemu dengan pekerja yang ketiga, yang berada di dalam rumah ni, yang sedang plaster dinding dan lantai. Tapi pekerja yang ketiga ni luar biasa sikit. Dia bukan sahaja ceria ketika melakukan kerjanya, tapi masih lagi orang kata apa, santai dalam tugasannya tadi, siap bersiul-siul lagi. Jadi dia pun bagi salam, dia kata, Assalamualaikum pakcik, dia tengah buat apa ni? Jadi pekerja yang ketiga tadi jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penuh jawab salam. Dia kata, pakcik sebenarnya tengah membayangkan kegembiraan apabila rumah ni siap, ruang ini akan dinikmati oleh ahli keluarga ini. Mungkin ini ruang makan, mungkin mereka sama-sama tengah makan, tengah bergembira. Jadi bila mereka bergembira setelah rumah ni siap, sebenarnya pakcik telah menyumbang salah satu daripada kegembiraan yang mereka akan nikmati tadi. 3 orang pekerja yang bekerja di tempat yang sama, situasi yang sama, gaji yang sama, tetapi mood yang berbeza. Pekerja yang pertama bekerja kerana terpaksa. Sifirnya mudah, terpaksa pasti terseksa. Jadi pekerja yang pertama tadi, dalam monolog dalamannya, dia kata, kalau aku tahulah kerja kontrak rumah ni panas macam ni, menyesal kalau aku tahu aku belajar betul-betul dulu. Setidak-tidaknya tak kerja luar bangunan, kerja dalam bangunan. Jadi buat sesuatu terpaksa, confirm terseksa. Jadi kalau kahwin terpaksa, mula-mula mungkin tak serasi, tapi lama-lama boleh dibaiki. Pekerja yang kedua nampak sedikit kegembiraan kerana dia bekerja ada matlamat, iaitu untuk mendapatkan habuan daripada kerjaya ini tadi. Tetapi pekerja yang ketiga, dia bukan sahaja bekerja menyempurnakan tugasan tadi, tetapi dia bekerja dengan penuh kegembiraan adalah kerana dia bukan sahaja melunaskan tanggungjawabnya tadi, tetapi dia berhajat untuk memberikan kegembiraan kepada tuan rumah yang bakal mendiami rumah tersebut. Jadi, di antara yang menerima dan memberi, yang mana lebih bahagia?
Memberi yang bahagia ke yang menerima yang bahagia? Boleh percaya ke kata saya ni? Contohlah birthday party. Mana lebih seronok? Terima hadiah ke beri hadiah? Dalam birthday party, mana yang paling seronok? Terima hadiah ke beri hadiah? Tentulah terima hadiah kan? Jadi kalau terima hadiah lebih seronok, mana dengan apa yang saya cerita tadi nampak macam bercanggah. Anak kita, dia berhajat nak sebuah patung. Patung tu pula tak ada dekat Malaysia ni. Kita kena pergi travel baru dapat beli. Jadi kita dah pergi travel, katakanlah kita pergi Jepun, anak kita tadi nak patung Doraemon yang sama besar dengan dia. Kita pun belilah. Balik sampai rumah, kita kata, inilah patung Doraemon yang anak kita nak tadi. Dia punya gembira, dia berguling-guling dan memacam berbagai tindakan dia menunjukkan kegembiraan tadi. Saya nak tanya, ketika kita melihat anak kita gembira berguling tadi, yang paling gembira si anak tadi ke kita yang paling gembira? Anak kita tadi gembira mungkin 10 minit je. Lepas tu muka Doraemon tu dilukis, telinga Doraemon tu dicocok, mungkin sebelah hidung kita tak ada. Tapi kita masih kekal kegembiraan sebab kita yang memberi. Jadi sebuah hadis yang pendek daripada kitab Riyadhus Shalihin ini, baginda Nabi SAW berpesan, ittaqillah walau bisyikki tamratin. Bertakwalah kamu kepada Allah, takutlah kamu kepada Allah walaupun dengan sebelah daripada sedekah bahagian tamar. Maknanya sedekah itu bukan berdasarkan amountnya, tetapi sedekah itu adalah diukur berdasarkan bagaimana keikhlasan kita memberi. Jadi cukup pertemuan kita pada pagi ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang untuk melihat dan kita nak explore lagi hadis-hadis Nabi SAW dalam penghayatan yang lebih segar supaya kita rasa bermotivasi untuk kita beramal dan melihat contoh-contoh semasa agar dinamika ibadah kita sentiasa meningkat dan kita dapat istiqamah dalam amalan itu. Jadi salam alhamdulillah, mudah-mudahan saya doakan ayah-ayah ibu sekalian terus dilimpahkan dengan kesihatan dan dapat beribadah sehingga bertemu Allah SWT. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.